inspirasi, inforia, Islami, semuanya tinggi. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah. Menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari pembalasan sesudah ternata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu? Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Surah At-Tin ayat 1 hingga 8. Daripada Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati
نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-89267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmal Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmal Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad tertaluk kepada terma dan syarat. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. صلاة الله سلام
live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Exercise untuk auto transmission yang mana PRND32L ini adalah auto transmission. Perlu di-exercisekan setiap satu pot itu dibangkitkan 2 saat, berhenti 2 saat, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kerana ini adalah memberikan ruang kepada tiap-tiap bilik itu basah dengan minyak supaya dia tidak susah untuk bila kita nak memerlukan keperluan ketika kita memandu. Ini akan memberikan kelancaran pergerakan transmisi untuk kita bergerak. Dan bagi kenderaan yang berusia 4 tahun kurang boleh lakukan seperti ini. Jika kenderaan yang melebihi tak perlu nak exercise, semua perlu kepada D, dan sewaktu D itu turun ke step kepada 3 balik kepada D. Tak perlu 2 dengan L, sebab saya percaya 2 dengan L itu tak pernah langsung dimasuki. Ini akan menyebabkan dia tersumbat, nanti rosak pada gearbox. Tapi bagi kenderaan Tiptronic atau dipanggilkan CVT dan CVVT, tidak perlu susah-susah sebab dia sampai D saja, ada campur ada tolak. Jadi exercise lah 1, 2, dia tidak ada 3 sebab dia ada static. Bila static, dia tidak akan melangkaui lebih dari itu. Dan perlu patah balik kepada N. Lepas daripada N, mulakan perjalanan daripada auto, letak 1 step below D atau gear 3, dan bila kita bergerak letak pada D. Ini akan memberikan kita punya kuasa lonjakan atau G-force yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bermana fi idha'atikum idha'at Ma'had Al-Wail Islami Al-Malizi, Lembah Kelang 91.5 FM. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing, tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakar ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Saya Amir. Saya yatim piatu. Membesar tanpa ibu bapa memang menyulitkan saya. Alhamdulillah, saya telah dibantu oleh Sadaqah House untuk melanjutkan pelajaran. Bantulah lebih ramai anak yatim seperti saya. Hulurkan sumbangan tip dana anak yatim Sadaqah House di akaun Bank Islam 140-108-888-88 atau layari Facebook dan Instagram Sadaqah House. Kota Baru 89.8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama para pendengar setiap hari Isnin, alhamdulillah kita akan bersama Tariq An-Nur. Dan untuk Tariq An-Nur atau Jalan Cahaya untuk petang ini, kita akan membawa secara langsung di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda, kalau ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004. Dan untuk Tariq An-Nur pada petang ini, alhamdulillah kita masih bersama yang berusaha Tuan Rizal Rashid, Jurulatih Komunikasi untuk petang ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datin, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tuan sihat ya?
Alhamdulillah, luar biasa energinya petang ni, insya-Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah nampak bercahaya juga untuk petang ini. Masya-Allah. Untuk kita sama-sama sambung kembali untuk kita banyak lagi tips untuk komunikasi yang kita perlu nak terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita tak berkomunikasi, tak berkomunikasi ni, jadi bagaimana kita nak memahami walaupun ada cara juga untuk kita berkomunikasi, katanya bahasa isyarat, tapi tak sama kan. Betul. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Tuan Rizal, kita akan ada satu tajuk yang menarik sebenarnya untuk petang ini. Tajuknya, bagaimana menghasilkan energi luar biasa melalui komunikasi. Masya Allah, itulah luar biasa. Ada yang luar biasa Tuan Rizal nak bagi untuk petang ini. Untuk wifi ini, sebagai mukadimah, silakan Tuan. Right, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang bagi Latin, tuan-tuan, puan-puan, pendengar IKIM yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin ini kita dapat bersama-sama dalam Tariq An-Nur pada petang ni, dan tahniah juga syukur Datin dan pada semua pendengar sebab kita berada dalam majlis ilmu kan. Kenapa saya kata tahniah dan syukur? Sebab bila kita berada dalam majlis ilmu, sebenarnya kita seolah-olah berada dalam satu energy ataupun satu superpower. Saya just nak bayangkan Datin, bila kita berada dalam majlis ilmu ni, kita seolah-olah dapat satu energy ataupun power. Bayangkan kita ni adalah Superman kan. Mungkin ada di antara pendengar-pendengar kita yang menonton ataupun layan superhero, movie superhero macam Superman kan. Superman ni bila dia lemah, dia akan pergi ke matahari dan daripada matahari tu dia akan dapat dia punya power lah. So sama juga, ni analogi supaya kita lebih mudah faham. Ilmu ni akan memberikan kita kuasa. So knowledge will brings power. Okey, tuan-tuan dan puan, bila kita sebut tentang power ni kan, sebagai mukaddimahnya, untuk makluman pendengar, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita semua adalah energi. Saya adalah energi, yang bagi Latin adalah energi, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan pendengar yang sedang drive ataupun mungkin yang sedang tunggu Grab ke, tunggu makanan ke, ataupun mungkin sedang nak membasuh kereta ke, ataupun dekat mana-mana lain, kita semua adalah energi. Dan bila kita sebut tentang energi kita ni sebagai manusia, dia ada kalanya naik, ada kalanya turun. Okey, tuan dan puan, pernah tak kita melalui situasi di mana kita demotivate, kita tak ada semangat, kita tak ada motivasi? Pernah tak tuan-tuan dan puan? Ataupun pernah tak kita rasa burn out ataupun rasa marah? Mungkin kita selalu kata ataupun pernah kata, sampai bila aku nak hadap jam? Pernah tak? Ataupun mungkin kita kata macam, sampai bila aku nak buat benda ni, benda yang rutin selalu, stres lah, contoh. So tuan dan puan, pernah tak kita mengalami situasi-situasi di mana kita punya energi sedang down? Kita sendiri tak ada mood kan? Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan dengan asbab kita mendengar majlis ilmu di Tariq An-Nur pada petang ni, kita dapat upgrade ataupun kita dapat keluar daripada energi yang low tadi kepada energi luar biasa. Insya-Allah. So, that is why topik petang ni adalah bagaimana menghasilkan energi luar biasa melalui komunikasi. Dan untuk makluman yang bahagia Datin dan kepada semua pendengar-pendengar, topik ini sebenarnya kita nak ambil daripada satu buku yang bertajuk Power versus Force daripada Dr. David Hawkins. Yang mana salah satu subtopik dalam buku ini, dalam buku Power versus Force ni, dia ada satu subtopik yang bahagia Datin dan pada semua pendengar-pendengar, iaitu level of consciousness. Yang ni sangat penting. Dan kenapa kan saya ambil subtopik ni, sebabnya kita dalam kehidupan kita, kesedaran sangat penting. Tahap sedar kita dalam kehidupan kita sangat penting. Berapa ramai antara kita yang mungkin yang bukan yang berada dalam IKIM, mungkin berada di luar lain, maknanya kita hidup tapi macam kita tak hidup. Kita hidup, kita rasa macam tak semangat, dan kita pun tak perasan sebenarnya kehidupan kita adalah satu nikmat. Kenapa kita hidup tapi kita tidak hidup, seolah-olah tidak hidup, tuan dan puan? Sebab kita keep comparing hidup kita dengan orang lain. Kita keep comparing pasangan kita dengan pasangan orang lain. Ya Allah, bestnya lah suami orang ni. Contoh, dah lah handsome,
tinggi, bawa family pergi haji pula tu, contoh. Ataupun mungkin kita keep on comparing, kita banding-bandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Tengok tu, anak orang ni masuk sekolah berasrama penuh, masuk MRSM, anak aku sekolah biasa je, contohnya. Dan yang paling mencabarnya sekarang kita berada dalam situasi media sosial yang mana kita melihat hidup-hidup orang dan kita lebih ada tendensi untuk compare hidup kita dengan orang lain. So that is why sebenarnya topik yang kita nak bahas pada petang ni tentang level of consciousness tu sangat penting. Okey, sebelum kita nak beralih kepada segmen ataupun slot berikutnya kan, saya nak kongsikan kepada tuan dan puan tentang satu kisah lah Datin dan pada semua pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian. Bila kita sebut tentang comparing life ni kan, ataupun kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain kan, saya juga tidak terkecuali lah So tuan dan puan, ada satu kali ni dah lama lah, kisah ni terjadi sebelum PKP kalau tak silap saya, sebelum PKP. So kami ada satu sesi majlis ilmu tuan dan puan. So again tuan-tuan dan puan, nanti kita akan faham kenapa majlis ilmu ni akan meningkatkan energi kita kepada energi yang luar biasa. Okey, nak dijadikan cerita, satu hari saya berada dalam satu majlis ilmu yang mana dalam majlis ilmu ni dihadiri oleh beberapa rakan-rakan business owner, dan dalam majlis ilmu tu ada dalam 50 orang ataupun lebih lah Dan dipendekkan cerita, dalam tu ada beberapa orang usahawan ataupun business owner yang jadi saya punya idola. Macam, ya Allah, bestnya sebab diorang ni dah lah, satu muda, umur-umur bayar-bayar saya. Yang kedua, soleh-soleh belaka pula tu. Soleh-soleha macam tu kan. Dan yang ketiga, diorang ni ramai tim. Ramai staff lah. Dan yang keempat, dia ni sales dia, nak senang faham, jutaan ringgit sebulan sebulan jutaan ringgit. Jadi kita pun bila ya Allah, kita rasa macam bestnya lah jadi dia kan. Jadi selepas kami berkumpul dalam satu majlis ilmu, masa tu masa break lunch, saya masih ingat lagi, masa tu break lunch, kami pun sebelum pergi lunch kami pergi solat zuhur dulu. So masa solat zuhur tu tuan dan puan, saya pun duduk dekat atas bangku depan pintu surau dan saya pun buka kasut. So tak lama ada seorang usahawan, ada seorang business owner yang memang saya admire ni, yang saya memang respect sangat dia ni. Dia tiba-tiba duduk tepi sebelah saya. Oh, anda boleh bayangkan perasaan rasa macam starstruck macam macam tu kan nanti macam seolah-olah contoh kita lah kan, kita selalu dengar Datin Nona Jasman, tiba-tiba ada depan kita macam ya Allah, Datin Nona Jasman. Contoh. So sama juga dengan saya. So bila usahawan tu datang sebelah saya, so saya pun kata, Assalamualaikum tuan. So dia pun kata, Waalaikumsalam. Dan masa tu since kita pun dah starstruck kan, rasa macam terkesima, tergamam kan, saya pun tak melanjutkan saya punya percakapan lah. Dan masa tu ada seorang hamba Allah di tepi usahawan ni, tepi business owner ni, dan saya percaya brother yang duduk tepi, dia berdiri tepi dia orang agak close. So dia pun bercakap lah, Assalamualaikum Abang. Dia panggil Abang je, dia panggil abang dia. Dia kata, sihat Abang? Oh, susah sikit lah. Usahawan ni katalah, dia kata, oh sekarang ni payah sikit lah, tak berapa sihat sikit. Oh ya ke? Dia kata. Jadi orang sebelah dia pun tanya, kenapa hari tu jumpa doktor kan? Macam mana? Doktor cakap apa? So usahawan ni pun kata, sekarang ni kena beringat sikit lah, dia kata, sebab ada darah tinggi, lepas tu ada jantung, dia kata. So dalam kesimpulan conversation di antara usahawan dengan orang sebelah dia kata tadi, orang yang saya minat ni tadi, dia mempunyai masalah kesihatan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa moral of the story yang saya boleh ambil ataupun ibrah yang saya boleh ambil daripada kisah usahawan yang saya admire ni tadi, ataupun usahawan yang saya idolakan ni tadi, tuan dan puan. Kadang-kadang kita tengok orang tu berjaya, kadang-kadang kita tengok orang tu ada kelebihan, tapi kita saya kena ingat, setiap apa yang dilebihkan pasti ada kekurangan. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, saya nak share dengan tuan dan puan, setiap apa yang kalau kita tengok orang tu berjaya, kalau kita tengok orang tu di satu level, di satu tahap yang kita rasa macam wah, bestnya dia ni, banyak kelebihan, tapi setiap apa yang dilebihkan pasti ada kekurangan. So justru tuan dan puan, insyaAllah selepas ni kita akan kongsikan dengan tuan dan puan macam mana kita berada dalam level kesedaran supaya kita insyaAllah energi kita luar biasa, sentiasa luar biasa. Dan the best part, kita akan bahas melalui komunikasi, insyaAllah. Allahuakbar.
Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan atas mukadimahnya dan ceritanya yang menarik. Betul, rezeki bukannya duit sahaja. Rezeki berbagai macam. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita nampak dengan mata sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 29 004 004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM akan beri anda lagu nasyid yang mengisi jiwa. IKIM, inspirasi informal Islami. Dari Tamim Ad-Dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Maksudnya, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, demi siapa? Baginda menjawab, demi Allah, demi kitabnya, demi Rasulnya, demi para imam kaum muslimin, dan demi orang awamnya. Hadis riwayat Muslim. Menurut riwayat dalam hadis di atas, perkataan agama itu adalah nasihat telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Dan itu menunjukkan kepada penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kepentingan perkara yang dinyatakan itu, dan ia adalah bertepatan dengan maksud sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, ibadat hamba-Ku kepadaku yang paling aku sukai adalah nasihat kerana-Ku. Oleh kerana agama seperti yang dinyatakan dalam hadis Jibril adalah meliputi soal-soal yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan, maka perkara yang dinasihatkan juga adalah berkaitan dengan ketiga-tiga perkara itu. Dan oleh kerana nasihat adalah sifat agama Islam, maka kaum muslimin telah diperintahkan supaya saling nasihat menasihati antara satu sama lain demi kebaikan semua dan demi perasaan cinta dan kasih sayang yang ikhlas terhadap satu sama lain. Nasihat yang diberikan bukan sahaja untuk sesama sendiri, tetapi juga meliputi nasihat rakyat biasa kepada para pemimpin dan nasihat pemimpin kepada rakyat jelata. Dalam soal ini, para Rasul alaihimussalatu wassalam adalah merupakan contoh tauladan terbaik kepada kita, dan nasihat yang mereka berikan adalah sebaik-baik nasihat. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Tariq An-Nur atau Jalan Cahaya. Dan alhamdulillah bersama para pendengar masih bersama anda untuk boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini bersama Tariq An-Nur Jalan Cahaya masih bincangkan tentang bagaimana menghasilkan energi luar biasa melalui komunikasi bersama Tuan Rizal Rashid, jurulatih komunikasi kita. Dan untuk waktu ini kita ada sambungan yang bersama Tuan Rizal, bagaimana kita nak meningkatkan lagi, bagaimana kita nak menghasilkan dan meningkatkan lagi. Silakan Tuan. InsyaAllah, terima kasih Abang Kiratin. So, sekali lagi tuan-tuan dan puan mungkin ada yang baru tune in kan Radio IKIM. Topik kita seperti yang Abang Kiratin mention tadi, iaitu bagaimana nak menghasilkan energi luar biasa melalui komunikasi. Dan kita telah bahas tadi, kita ni adalah energi, saya adalah energi, kita semua adalah energi. Dan bila kita sebut tentang energi, energi ni naik dan turun. Kadang-kadang kita rasa best, kadang-kadang kita rasa tak best, kadang-kadang kita rasa semangat, kadang-kadang kita rasa tak semangat kan. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya dengan anda, pernah tak anda rasa best bila jumpa dengan seseorang? Pernah tak?
Ataupun anda rasa empower bila bertemu dengan seseorang, anda rasa macam bersemangat lah. Contoh, kita jumpa yang bagi Datin kan, Datin Mona Jasman. Bila kita jumpa saja, selepas kita berbual dengan Datin Mona Jasman, kita rasa macam, wah, kita rasa happy. Dan kita rasa seolah-olah bila kita berjumpa dengan seseorang, masalah yang membebani kepala kita selesai. Pernah tak anda mengalami situasi itu? Ataupun pernah tak kita menghadapi situasi sebaliknya, kita jumpa dengan seorang ni, Allahu Akbar, daripada tak serabut kepada serabut lah, contoh. Ataupun kalau kita tonton social media, especially sekarang lah kan, mungkin ada certain orang yang memberikan satu provokasi ataupun bercakap dalam konten-konten mereka. Kita, ya Allah, dah lah penat pergi office, dah lah penat daripada kerja, tengok dia punya YouTube ataupun tengok dia punya TikTok ataupun tengok dia punya social media pun dah rasa serabut dah kan. So tuan dan puan, maksudnya ada certain individu yang memberikan positive vibe dan juga negative vibe. So soalan dia adalah kenapa dan bagaimana kita nak memastikan apa yang kita pilih akan meningkatkan ataupun menghasilkan energi luar biasa dalam komunikasi. Okey, tuan dan puan, untuk topik yang kita nak bahas pada petang ni adalah topik yang saya ambil daripada satu buku, iaitu Power versus Force, daripada kajian daripada Dr. David Hawkins. Yang mana ada dalam buku ni, dia ada satu subtopik yang membahas ataupun mengatakan tentang level of consciousness. Okey, sebelum kita pergi ke satu level ataupun ke dalam topik level of consciousness ni, saya nak berikan sedikit dia punya penerangan lah tentang buku Power versus Force. So David Hawkins memberitahu, dia kata dalam kehidupan kita ni, kita melakukan sesuatu atas dua dorongan. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, kepada rakan-rakan yang ada pen dan kertas, boleh tulislah. Tapi kepada yang tak ada pen dan sedang drive, tak apa, anda boleh ulang semula YouTube Didi Ikim kan. So sekali lagi saya ulang, berdasarkan kajian daripada Dr. David Hawkins, kita melakukan sesuatu atas dua dorongan. Yang pertama, sama ada kita melakukan sesuatu atas dorongan power, ataupun yang kedua, kita melakukan sesuatu atas dorongan force. Soalan dia adalah, apakah power, apakah force? Apakah beza kedua-duanya? So, power ni, tuan dan puan, adalah satu dorongan kita melakukan sesuatu daripada dalam keluar. So, itu adalah power. Sekali lagi saya ulang, power ni adalah satu dorongan kita melakukan sesuatu daripada dalam keluar. While yang kedua, force. Force ni adalah dorongan melakukan sesuatu daripada luar ke dalam. Sekali lagi saya ulang, tuan dan puan. Force adalah dorongan melakukan sesuatu daripada luar ke dalam. Dalam bahasa modernnya, dalam bahasa Inggeris ni, power ni inside out dan force ni outside in. Okey, nak senang faham, saya bagi satu situasi. Tuan-tuan, pernah tak anda melalui situasi di mana bos kita bagi satu arahan untuk datang pergi kursus. Kita dah lah sibuk ni, dah lah ada audit bulan ni, ini contoh tuan dan puan, dah lah sibuk sangat, serabut ni contoh. So bos pula minta kita pergi datang kursus. Kita pun, ya Allah ya Tuhanku, kenapalah bos time ni lah dia hantar aku nak pergi kursus kan. So tuan dan puan, last sekali kita pun pergilah. Kita pergi sebab apa tuan dan puan? Kita pergi sebab bos kita suruh. Bermaksud kita melakukan sesuatu atas faktor force. Ataupun mungkin kita masa kita berada di universiti dulu kan Datin, ataupun tuan-tuan dan puan-puan, masa kita berada di universiti dulu, kita diminta untuk buat assignment. So kita buat assignment, kadang-kadang bukan kita nak buat assignment tu sangat kan, tapi kita buat assignment tu sebab mungkin satu, kita takut pencara kita bising, yang kedua kita takut kita punya carry mark rendah, yang ketiga kita takut kita fail. So maksudnya kita melakukan sesuatu atas faktor luaran, force, maksudnya luar ke dalam. While power ni adalah satu bentuk dorongan melakukan sesuatu atas faktor memang kita nak buat. Contohnya, anda memang nak dengar Polik Anur, anda memang nak dengar segmen daripada yang bagi Datin Mona Jasman sebab anda memang nak dengar. So bermaksud itu adalah faktor daripada dalam keluar. Okey, isunya dekat sini adalah dua-dua kita ada Datin, dua-dua kita ada. Sama ada kita melakukan sesuatu atas faktor kita terpaksa ataupun sukarela. Macam itulah yang senang faham. Cumanya bila kita sebut tentang terpaksa dan sukarela, kita selepas ni kita nak tahu macam mana kita nak keterpaksaan tu, kita nak supaya selepas ni kita tukar dia jadi kepada kesukarelaan. Betul kan? Dan untuk makluman tuan
force ni adalah satu bentuk dorongan yang tak bagus untuk diri kita dan orang sekeliling kita sekiranya kita selalu guna. So, tuan dan puan, that is why kan, sebagai seorang ketua, sebagai seorang leader, kita nak tak kita berada dalam situasi keterpaksaan, kita berada dalam situasi rasa takut dan rasa macam stres, menyampah, kita tak nak kan. So soalan dia adalah macam mana kita nak force itu boleh menjadi power, dan bagaimana power itu sebenarnya adalah salah satu energi yang insya Allah luar biasa. Dan bila kita sebut tentang power ni kan Datin, power ni adalah salah satu perkara yang akan membuatkan kita menjadi seorang yang unstoppable. Dan the best part Datin, selepas ni kita nak bahas pula dia ada level of consciousness. Daripada sini David Hawkins telah menskalakan energi ni. Force ada berapa skala dia, power ada berapa skala dia. Dan the best part, nanti saat lagi kita akan bahas apakah tahun, umurnya tahun ni tak ada kena-mengena. Jangan pernah berhenti berdoa agar amal kita itu diterima oleh Allah. Kota Baru 89.8 FM. Inspirasi Kuliah Islami Hani-Hadi Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini Alhamdulillah masih bersama Tariq An-Nur Jalan Cahaya, dan Alhamdulillah masih bersama Tuan Rizal Rashid, jurulatih kita yang masih membincangkan tentang bagaimana untuk kita mendapat atau menghasilkan energi luar biasa melalui komunikasi. Tuan Rizal kata ada level-level untuk kita nak tahu di mana level kita
kesedaran kita bagaimana dengan energi ini dan bagaimana kita nak menghasilkan untuk komunikasi kita. Silakan Tuan. InsyaAllah. So, terima kasih bagi Datin. Okey, Datin ingat tak minggu lepas kita share tentang ada 3 komponen dalam komunikasi kan? Dan saya share dan ada satu momen tu Datin kata, lah betul lah. Barulah kita faham kan? Maksudnya Datin sebelum ni pernah kata ada aha moment kan? Macam, faham. Okey, so tuan dan puan, pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian, pernah tak anda mengalami situasi di mana anda faham satu-satu ilmu, lalu anda pun dalam hati kita selalu kata, dia ada aha moment ataupun eureka kan. Okey, tuan dan puan, perasan tak kalau kita faham satu-satu ilmu, sebenarnya kita ataupun kalau perasan ataupun tak, kita akan jadi lebih bersemangat. Sebabnya apa? Sebabnya kalau kita faham satu-satu ilmu tu sebenarnya kita berada dalam satu energi ataupun level of conscious yang paling tinggi. Okey, now ini sangat penting tuan-tuan. Kalau kita terlepas topik ni sangat sayang. So that is why saya nak kongsikan dengan anda level of consciousness yang kita ambil daripada power versus force. Okey, untuk makluman tuan dan puan, kita ni sama ada kita melakukan sesuatu atas dorongan power ataupun dorongan force. Mungkin ada yang terlepas tadi. Power ni apa dia? Power ni adalah bila kita melakukan sesuatu memang kita nak buat. Dia adalah satu dorongan daripada dalam keluar. While force ni bila kita melakukan sesuatu atas dorongan luar ke dalam. Maksudnya orang paksa. Itu atas faktor luaran. Dan the best part dalam buku David Hawkins kan Datin, dia ada satu kalau anda boleh lihat di kita punya skrin, kita ada level of conscious. So ini yang sangat penting. Kalau tuan dan puan mendengar daripada Radio IKIM, it's okay, jangan risau. Selepas ni anda boleh tonton di YouTube lain, ataupun mungkin anda boleh pergi ke saya punya Facebook atau Instagram, Rizal Rashid. Saya juga ada share tentang level of consciousness. So, nak lebih mudah anda imagine kan. So, level of consciousness ni yang saya kata tadi, David Hawkins telah menskalakan skala of conscious ataupun skala yang saya panggil skala energi ni lah kepada 17. So, saya baca satu-satu nanti. So, yang paling bawah sekali adalah shame. So, shame ni dia punya rate ataupun skalanya 20 sahaja. Ada sebelum tu saya nak share dengan tuan dan puan, dia ada 17 tingkatan, 17 level, dan di setiap level tu dia ada dia punya skala-skala dia. Okey, jom kita baca daripada bawah. Shame ni 20. Shame ni rasa malu lah. Next adalah guilt. Guilt ni rasa bersalah. So guilt ni 30. While yang seterusnya yang ketiga, empathy. So empathy ni rasa tak peduli lah. So rasa tak peduli ni dia punya skala 50 saja. Grief ni adalah kesedihan. Kesedihan ni 75. Fear ni 100. Fear ni takut lah. Desire 125. Anger ni marah lah 150. Dan pride ni bahasa sekarang dia macam poyo dia. Bangga kan. Pride 175. Dan next adalah courage. Courage ni adalah keberanian lah. Courage ni 200 skalanya. Neutrality 250. Willingness 310. Acceptance 350. Reason 400. Love 500. Joy 540. Peace 600. Dan yang paling tinggi adalah level enlightenment. Enlightenment ni dia punya skala adalah 700 ke 1000. Okey, tuan dan puan, perlu diingat bahawa power ni, energy power ni adalah daripada courage ke atas. So courage ni daripada level 200 tadilah. Kalau anda tonton di IKIM kan, kalau anda tengok di social media yang saya post, courage ni dia tengah-tengah. Dia ada satu garisan. So courage, neutrality, willingness, acceptance, reason, love, joy, peace, enlightenment, semua yang energy yang 200 dan ke atas ni kan adalah energy power. While di bawah dia adalah force. Jadi tadi kita telah bahas power ni adalah bagus untuk diri kita dan bagus untuk sekeliling kita. Jadi kalau kita seorang suami, kalau kita seorang bos, kalau kita seorang pekerja, kalau kita seorang ketua, kita perlu berkomunikasi, kita perlu berada di level energy power, tuan dan puan. While force ni yang berada di bawah tadi, pride, anger, desire, fear, grief, apathy, guilt and shame ni kan tadi, ini adalah jatuh under kategori force. So again, dalam kajian Dr. David Hawkins, force ni dia tak bagus untuk diri kita dan tak bagus untuk orang sekeliling kita.
Alright. Dan tuan dan puan, saya nak kongsikan kan Datin, pada tahun 2021 kan, tapi again lain, manusiawi ada kalanya kita berada dalam motivasi kita rendah ataupun kita punya emosi tengah down. Tapi again, jangan berlama-lama di situ kan Datin. Jangan berlama-lama sedih, jangan berlama-lama takut, jangan berlama-lama rasa bersalah. Untuk makluman Datin, saya rasa saya pernah share masa motivasi pagi bulan lepas kan. Pada tahun 2021 kan Datin, 15 hari bulan November 2021 adalah momen kesedihan saya lah. Sebab apa? Saya kehilangan ayahanda saya. Dan untuk makluman pendengar-pendengar semua, arwah bapa saya meninggal pada 15 November dan kami sepatutnya bertolak pergi umrah pada 6 Disember. So anda bayangkan kan, barang-barang semua dah ada, tinggal nak pergi saja Datin kan. 15 hari bulan, arwah bapa saya sakit sekejap je dan kemudian Allah lebih sayangkan bapa saya dan kemudian dia meninggal. Dan masa tu bulan 11 dan bulan 12 adalah tahun kesedihan saya. Dan saya dapati Datin, bisnes saya masa tu itu adalah bisnes yang paling teruk. Sales paling drop pada bulan 11 dan bulan 12 tahun 2021. Tapi bila kita faham tentang level of consciousness ni, sedih okey, tapi jangan lama-lama dalam kesedihan tu. Jadi kita naikkan semula kepada energy power tadi. Dan untuk yang terakhir ni, saya nak kongsikan ada 3 sahaja yang tertinggi. Tiga tertinggi kan. Kalau kita tengok dekat sini, yang ketiga tertinggi joy. Joy ni 540 skalanya. Peace 600. Dan yang paling tinggi adalah enlightenment 700 ke 1000. So tuan dan puan, joy ni adalah energy joy lah. Joy ni suka kan. Joy ni adalah suka. So kalau lah macam contoh kita rasa macam stres, kalau lah macam contoh kita rasa macam demotivate, kalau lah contoh kita rasa macam sampai bila lah aku nak hidup macam ni kan, sampai bila lah aku nak menghadap jam hari-hari kan. So kita tengah berada dalam energi yang tak bagus lah ataupun energy force. So jangan berlama-lama dekat situ, tukar kepada energy joy. Soalan dia adalah macam mana kita nak tukar energi yang tak bagus ni kepada energi joy. Jawapannya, salah satu cara untuk kita stimulate energy joy adalah dengan bersenam. So bersenam ni dia akan menghasilkan energy joy tau tuan dan puan. Ataupun energy joy ni juga kita boleh hasilkan ataupun dia punya stimulus dia ataupun yang boleh menghasilkan energy joy sekiranya kita menonton benda-benda yang membuatkan kita suka, kita ketawa. So that is why kan dekat IKIM kan ada kadang-kadang DJ Pian kan, tiap-tiap pagi kan dia berseloka, berceloteh, membuatkan kita suka. Jadi kita dengar perkara-perkara yang membuatkan kita ketawa. Contoh macam contoh saya sendiri, kadang-kadang kita dengar ceramah-ceramah Ustaz Samsul Debat contohnya, ataupun sesiapalah yang membuatkan kita suka. Tapi tuan dan puan, perlu diingat, kita dengar tu bukan sampai membuang masa kita, bukan sampai kita dengar sampai kita terleka, tak buat kerja pula sehari tu kan. So itu adalah salah satu cara untuk kita nak stimulate energy joy, iaitu dengan bersenam ataupun dengan menonton muzik, menonton perkara yang membuatkan kita ketawa. Yang kedua tertinggi tadi Datin adalah peace. Kalau kita boleh tengok kan, peace ni adalah dia punya skala dia 600. Kalau anda boleh tengok dekat skrin kan. So peace ni 600, soalan dia adalah macam mana nak menghasilkan energi ataupun conscious peace. Salah satu caranya adalah dengan kita sebagai umat Islam, zikrullah ataupun mengingat Allah itu adalah akan mendatangkan ketenangan kepada kita. Dan juga beribadah contohnya, plus yang ni yang mungkin dia agak sukar sikit lah, tapi insyaAllah kita semua boleh dengan memaafkan orang. Maafkan orang. Tapi kita faham lah ada orang kata Tuan Rizal senang-senang nak maafkan, dia dah buat macam-macam dekat saya. Kita faham tuan-tuan puan, memaafkan dan melupakan dua apps yang berbeza. Tapi again, sebenarnya bila kita memaafkan seseorang, dia bukan untuk orang tu, tapi bila kita memaafkan seseorang, dia adalah untuk diri kita. Dan memaafkan ini dia akan menaikkan energi kita kepada energi peace, iaitu 600 tadi. Dan yang paling tinggi Datin adalah enlightenment. Enlightenment ni berapa skala energi dia? Skala energi dia 700 ke 1000. Sekali lagi tuan dan puan, anda boleh tonton di YouTube IKIM kan. Kita dah tampilkan dekat kita punya skrin. Dan tuan dan puan, soalan dia adalah macam mana nak
hasilkan stimulate energy enlightenment. Macam mana kita nak dapatkan pencerahan ni? Jawapan dia adalah salah satu caranya dengan menuntut ilmu. So tuan-tuan dan puan, that is why kalau ada ataupun kalau kita faham satu-satu ilmu, kalau kita ada satu dipanggil sebagai aha moment, patutlah, baru aku faham. Sebenarnya kita sudah berada di level enlightenment ataupun energi yang paling tinggi. So tuan dan puan, that is why saya selalu encourage orang, kita sebagai seorang ketua, kita sebagai seorang leader, kita sebagai seorang ketua keluarga kan, kadang-kadang kita bercakap dalam level yang marah-marah. So marah-marah ni tadi adalah anger kan, anger ni 150, dia tak bagus untuk diri kita dan tak bagus untuk orang sekeliling kita. So selepas ni mungkin kita boleh tukar ke energy enlightenment. Enlightenment ni maksudnya bila kita bercakap, kita akhirnya akan memberi pencerahan kepada staf kita, tim kita, ataupun kita memberi ilmu kepada mereka. Dan sekiranya kita mungkin berada dalam energi tengah down, energi tengah tak best, so kita dengar majlis-majlis ilmu seperti di IKIM, sebab insya-Allah sekiranya kita berada dalam majlis ilmu, insya-Allah kita sekarang berada di energi yang paling tinggi, iaitu enlightenment, insya-Allah. So tuan dan puan, dia punya kesimpulannya adalah bila kita bercakap ataupun bila kita nak meningkatkan energi kita ke energi yang luar biasa, carilah ilmu. Cari orang-orang yang sentiasa bercakap, dia bercakap dengan ilmu. So that is why kan Datin, kalau macam contoh kita kan, ada orang-orang yang bila kita berjumpa je, kita rasa tak sabar nak berjumpa. Sebab apa? Sebab kita akan belajar sesuatu daripada dia. So kenapa? Sebab dia telah memberikan kita pencerahan, dan pencerahan adalah energi paling tinggi, insya-Allah. Allahuakbar. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan atas pencerahan dan untuk banyak yang kita kongsikan untuk petang ini bersama para pendengar. Semoga insya-Allah menjadi luar biasa insya-Allah selepas ini. Energi yang terhebat sekali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan amin, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini mungkin tinggal sedikit masa lagi untuk pesanan daripada Tuan Rizal. Silakan. Okey, so tuan dan puan, kita adalah energi, saya adalah energi, kita semua adalah energi. Dan kita yang tentukan energi kita, energi bagus ataupun sebaliknya. Kita yang dedahkan diri kita sama ada kita berada dalam positive vibe ataupun sebaliknya. Jadi kita yang pilih sama ada kita nak berada dalam energi yang tak bagus ataupun yang lebih bagus, yang mendatangkan energi yang luar biasa. So soalan dia adalah macam mana kita nak masukkan diri kita ke dalam energi yang bagus. Jawapannya adalah sentiasa menuntut ilmu, sebab bila kita menuntut ilmu sebenarnya kita sedang meningkatkan energi kita, insya-Allah. So saya suka satu quote ni Datin, once we stop learning, we stop growing. So keep learning, insya-Allah. Sentiasa menuntut ilmu. Allahuakbar. Alhamdulillah. Di akhir ini, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Rizal Rashid atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi, insyaAllah Tuan. Jazakallah anakullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Emporia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Emporia Islami.